KPM. Okey, huyo. Okey, sana. Okey. Okey. Aha. Ke depan. Okey. Okey. Syafiqah. Cikgu. Tengah buat apa? Saya tengah bermain kereta kawalan jauh, cikgu. Syafiqah tahu macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Saya tahu main je, cikgu. Nak buat tu macam tak pastilah, cikgu. Okey, Syafiqah. Hari ni untuk hasilkan kereta kawalan jauh sebenarnya ada beberapa proses. Okey. Jadi hari ni cikgu akan terangkan dulu proses yang awal dalam penghasilan kereta kawalan jauh. Proses apakah tu, cikgu? Jom kita sama-sama tunggu. Okey, cikgu. Jom masuk kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 2 bersama saya Syafiqah Farahin Razali atau panggil je Kak Syafiqah. Baiklah, sebentar tadi kan rakan-rakan semua telah melihat profil guru kita pada hari ini. Jom kita perkenalkan beliau, iaitu Cikgu Muhammad Khairul Nashrun Zainuddin daripada SK Putrajaya Presin 82 Putrajaya. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, Hai Syafiqah. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syafiqah, apa khabar? Saya khabar baik, Cikgu. Muhammad Khairul Nashrun, lebih mesra juga disapa Cikgu Nash, ya? Ya, betul. Okey, dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita yang berada bersama kami pada hari ini, iaitu Cikgu Nurziana Yuf dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob, Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu kerana berada bersama kami. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Baiklah. Okey, Cikgu, hari ini kita punya mata pelajaran ialah reka bentuk dan teknologi. Dan kita punya tajuk sebentar tadi pun Cikgu telah nyatakan kepada saya macam mana kita nak buat kereta kawalan jauh, dan kita akan mendalami langkah pertama. Apakah itu, Cikgu? Okey, Syafiqah. Jadi untuk tajuk kali ini iaitu Jom Laka Kereta Kawalan Jauh. Tadi Syafiqah dah menggunakan produk akhir dia, projek akhir je. Betul. Jadi hari ini cikgu akan terangkan terlebih dahulu macam mana Syafiqah nak hasilkan kereta kawalan jauh. Okey, jadi sebelum tu cikgu akan terangkan dulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Cikgu. Jadi untuk hari ini, cikgu dah sediakan paparan untuk sama-sama Syafiqah dan murid-murid di rumah untuk sama-sama kita lihat. Okey, untuk hari ini kita akan sentuh 5.2.3 iaitu melakar reka bentuk produk elektromekanikal yang akan dihasilkan, dan yang kedua 5.2.4 iaitu menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan. Jadi ada dua perkara lah hari ini. Kita akan belajarlah. Okey, baiklah Cikgu. Seterusnya, pada akhir sesi episod ni, murid akan menghasilkan 3 lakaran idea kereta kawalan jauh yang bermaklumat dengan baik dan kemas. Itu yang pertama. Yang kedua, Syafiqah membuat penilaian berdasarkan 4 elemen penting lakaran yang dibina dengan baik, dan akhir sekali yang ketiga menghasilkan 1 lakaran akhir, di mana lakaran akhir ni murid akan gunakan sebagai panduan dan dia punya petunjuk untuk dihasilkan nanti projek-projek ni. Sebab projek-projek yang telah Syafiqah lihat di hadapan Syafiqah ni, dia telah melalui proses-proses yang ini. Baiklah, Cikgu dapat, dan Cikgu telah sebut kita akan buat penilaian di pertengahan nanti. Jadi kita akan pilih dan tengok menilai antara 3 lakaran tersebut, ya? Ya, betul. Kita akan nilailah lakaran tu. Nanti kita sama-sama. Cikgu akan nilai Syafiqah. Tak sabar saya nak melakar pada hari ini. Alright. Yang kedua, sebelum kita teruskan, cikgu akan terangkan terlebih dahulu langkah-langkah penghasilan produk. Ini projek dan produk ni samalah.
Jadi ada 8 langkah asas yang perlu murid patuhilah sebelum menghasilkan produk ni lah. Okey, yang pertama iaitu melakarkan idea. Melakarkan idea. Macam hari inilah kita akan buat. Yang kedua, menilai lakaran. Okey, lakaran yang kedua. Okey, langkah yang ketiga, cuba Syafiqah baca. Apa tu? Membuat lakaran yang ditambah baik. Okey, langkah yang ketiga, membuat lakaran yang ditambah baik. Selepas kita dah buat lakaran tadi tu, ada 3 lakaran, kita akan tambah baik pula lah lakaran tu untuk hasilkan satu lakaran akhir. Langkah yang keempat, apa tu Syafiqah? Menyediakan alatan dan bahan. Menyediakan alatan dan bahan. Okey, jadi kat sini langkah yang keempat dah masuk ke proses yang lain lah. Ya. Bukan untuk hari ini. Hari ini 3 sahaja. Ya, hari ini 3 sahaja, langkah 1, 2 dan 3. Tapi cikgu akan terangkan keseluruhannya kerana supaya murid tahu apa yang akan dilakukan selepas dah siap membuat lakaran yang tambah baik tu. Dia tidaklah terhenti di situ ya? Ya, terhenti di situ. Okey. Ya, langkah yang kelima iaitu membina produk. Bina produk kita akan selepas kita dah sediakan alatan, dah sediakan bahan, dah tahu apa yang kita nak bina tu berdasarkan lakaran tu, kita akan membina produk. Okey. Langkah yang keenam iaitu menguji kefungsian. Yang macam Syafiqah buat tadi tu. Itu macam salah satu proses lah untuk menguji kefungsian. Adakah pemasangan yang Syafiqah buat ataupun murid buat selepas dah buat pembinaan produk tu berfungsi dengan baik, apa yang kita nak, dia bergerak macam mana, bergerak ke tidak, depan ke belakang ke. Betul. Okey, menguji kefungsian. Kemudian yang langkah akhir, langkah nombor 7, membuat kemasan. Okey, membuat kemasan ni dia kemaskan balik. Dah siap, dah uji, baru dia buat kemasan. Okey, dan akhir sekali iaitu setiap produk yang dihasilkan dalam reka bentuk dan teknologi, murid-murid perlu membuat pembentangan produk, di mana di sini murid-murid akan menerangkan, akan menjelaskan apa yang telah mereka hasilkan daripada langkah awal, langkah 1 sampai langkah yang ke-7. Jadi murid akan terangkan. Okey, setakat ni Syafiqah, langkah-langkah dalam proses langkah-langkah penghasilan produk ni, Syafiqah ada soalan? Saya ada soalan cikgu. Tadi kan cikgu ada sebut tentang penghasilan produk ni dia melibatkan electromechanical. Jadi apakah komponen elemen electromechanical tu cikgu? Okey, bagus soalan Syafiqah. Okey, sebenarnya sebelum ini murid dah belajar dan mengetahui teori asas mengenai elemen elektromekanikal. Okey. Sebab-sebab kenapa cikgu pilih kereta kawalan jauh sebagai salah satu projek dalam penghasilan kita hari ini ialah kerana dalam kereta kawalan jauh terdapat komponen-komponen yang ada dalam elemen elektromekanikal. Rasa Syafiqah, cikgu nak soal. So sebelum ni cikgu dah soal dah. Okey. Dalam pengetahuan Syafiqah, apa komponen yang terdapat dalam elemen elektromekanikal? Okey, baiklah cikgu. Dari perkataannya sahaja saya boleh dapat melihat elektronik dan mechanical. Tapi saya rasa ada lagi satu tu cikgu, saya tak pasti. Mungkin rakan-rakan di rumah boleh tolong saya. Cikgu, diorang dah sebutkan. Elektrik. Betul ke? Elektrik. Kurang tepat ke? Okey, daripada perkataan elemen elektromekanikal, sebenarnya elektrik tu betul. Wah. Okey, tahniah Syafiqah. Cikgu bagi Syafiqah 1 bintang. Terima kasih cikgu. Jadi ada 3 ya elemennya? Ya, betul. Okey, seterusnya. Okey, selepas kita dah tahu, Syafiqah dah terangkan, sebenarnya betul lah apa yang Syafiqah nyatakan tadi, dalam elemen elektromekanikal terdapat 3 komponen. Okey, yang pertama komponen elektrik. Okey, yang kedua komponen elektronik, dan yang komponen yang ketiga ialah komponen mekanikal. Jadi sebab itulah kita pilih kereta kawalan jauh sebagai salah satu projek kita lah. Sebenarnya tak semestinya kereta kawalan jauh, kita boleh buat benda lain. Tetapi dengan syarat perlu ada ketiga-tiga komponen tersebut supaya kita dapat kelaskan projek ini ialah projek yang menggunakan elemen elektromekanikal untuk berfungsi.
Okey. Okey. Ya, cikgu. Okey. Baiklah. Jadi kenapa kita pilih kereta kawalan jauh? Apa yang perlu ada dalam kereta kawalan jauh? Seperti yang cikgu nyatakan tadi. Okey, ada tiga komponen. Elektrik. Okey, yang pertama elektrik, yang kedua elektronik dan yang ketiga mekanikal. Betul. Okey, jadi sebelum kita nak hasilkan lakaran, kita perlu tahu dulu apa yang ada di dalam setiap komponen tu supaya bila kita hasilkan lakaran tu tak adalah terlampau tidak berkenaan. Okey? Okey, yang pertama yang perlu ada dalam kereta kawalan jauh ialah yang pertama dalam komponen elektrik motor. Motor tu yang membuatkan kereta kawalan jauh tu untuk bergerak. Okey, yang kedua ialah bateri. Bateri ni ialah sumber kuasa elektrik lah supaya kereta tu boleh bergerak. Ada dua. Dua tu penting. Nanti masa buat lakaran nanti Syafiqah pastikan ada kedua-dua benda ni. Okey, jangan tertinggal ya. Okey. Yang kedua, komponen elektronik yang inilah. Okey, macam mana kita nak gerakkan kereta kawalan jauh tu, kita ada dua benda. Okey, yang pertama iaitu papan litar isyarat penerima. Penerima ni yang dekat mana? Dekat kereta ataupun dekat alat kawalan jauh. Okey, yang kedua iaitu papan litar isyarat pemancar. Ni papan litar adalah untuk kita hantar arahan dan kereta terima arahan supaya dia nak bergerak ke depan ke ataupun bergerak ke belakang. Okey, itu yang komponen yang kedua. Itu komponen elektronik. Okey, yang ketiga, komponen mechanical. Okey, komponen mechanical. Alright. Komponen mechanical ni agak rumit sedikit sebab dia ada banyak cara kita boleh kelaskan sebagai mechanical. Cikgu uji Syafiqah dulu. Sebelum boleh. Cikgu ni. Okey, apa komponen mechanical yang Syafiqah tahu? Mechanical ya cikgu. Kalau ikut kereta kawalan jauh kan cikgu, saya rasa macam gear cikgu. Okey, gear. Betul. Yang pertama. Lagi satu tali sawat. Tali sawat? Betul ke cikgu? Tapi saya rasa macam tak sesuai untuk kereta kan? Okey, tapi tak apa. Kita boleh cuba juga. Kita akan letakkan lakaran nanti. Selepas ini kita akan tengok sama-sama adakah sesuai ataupun tidak. Okey, dalam komponen mechanical ada tiga. Bolehlah kita gunakan ada tiga benda lah. Iaitu yang pertama. Okey, sebenarnya dah ada dah jawapan kat sini. Oh, dah ada. Saya tak tengok tahu cikgu. Okey, bagus. Okey, yang pertama ialah gear. Okey, gear lah kita boleh letakkan. Dalam lakaran nanti kita akan cuba letak gear. Okey, adakah sesuai ataupun tidak. Okey, yang kedua ialah gegancu dan rantai. Okey, selalu tengok gegancu dan rantai ni kat mana? Dekat basikal. Baguslah, Syafiqah ni bijaklah. Okey, gegancu dan rantai ni selalu kita lihat di basikal, motosikal dan sebagainya. Dan akhir sekali komponen mechanical yang kita boleh cuba letak dalam kereta kawalan jauh ialah takal dan tali sawat. Okey, takal dan tali sawat ni. Ya, cikgu. Dekat mana? Selalu kita boleh lihat. Takal dan tali sawat. Mungkin murid-murid di rumah boleh bantu kat Syafiqah. Kat Syafiqah pun tengah fikir ni ya, cikgu. Apa ya, cikgu? Kalau saya teka boleh tak, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Adakah di kapal terbang, cikgu? Kapal terbang takal dan tali sawat. Bukan Cuba lagi. Cuba lagi. Alamak, cikgu pada roda. Selalu ada ni, cikgu bagi clue sikit. Ya. Kenderaan yang guna ni selalunya ada dekat Genting Highland ataupun ada dekat Langkawi. Kabel. Kereta kabel. Yang itu ya, cikgu menggunakan tali sawat. Okey. Kita berkonsep yang sama lah. Betul, boleh nampak dari luar. Itu tak. Okey, cikgu, saya pasti murid-murid di rumah pun banyak lagi yang mereka mau belajar dan hari ini kita fokus kepada membuat lakaran ya, cikgu. Ya, betul. Penilaian dan juga membuat lakaran akhir daripada keseluruhannya. Jadi sehingga itu kita pastikan anda tontoni kita lepas ini dan kita akan berehat ya, cikgu. Ya. Dan kembali selepas ini di Didik TV KPM.
KPM. Hai rakan-rakan semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV bagi slot tahap 2 dan hari ini mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi. Kita punya tajuk pula ialah Jom Laka Kereta Kawalan Jauh. Cikgu Nash, kali ini mungkin kita dah boleh mula melakar ke? Ya, okey. Alright, mesti Syafiqah dah tak sabar kan Betul. untuk melakar. Ya, cikgu. Okey, tapi Syafiqah kena tumpukan perhatian, Oh. lihat satu persatu untuk lakaran hari ini. Sebab pada okey. akhir sesi ini, cikgu akan uji Syafiqah untuk melakar. Okey, baiklah cikgu. Okey. Jadi, Syafiqah dah sedia? Sedia cikgu. Jom Okey. kita mulakan. Jadi kita mulakan dengan yang pertamalah seperti yang cikgu cakap tadi, sebelum kita nak menghasilkan projek ataupun produk kita perlu melakarkan idea. Rasa-rasa Syafiqah, Ya cikgu. kenapa kita perlu melakar? Kena melakar untuk menyatakan idea kita. Sebab kan cikgu, kita nak dapatkan gambaran. Kalau kita tak melakar, macam mana kita nak tahu rupanya macam mana, rupa macam mana. Jadi kita susah nak buat perkaitan dengan apa masalah ataupun tujuan kita membuat produk tu. Ya cikgu? Ya, betul. Wah, Okey, bagus. agak berumit ya jawapan saya. Tapi betul lah. Sebab apa kita melakar, senang kita nak nyatakan apa kita punya idea. Macam kalau kita cakap sahaja. Betul? Saya nak kereta kawalan jauh saya tu ada tayar 4 tapi ada dekat sisi. Kita cakap je. Untuk orang lain nak faham agak sukar. Jadi dengan adanya teknik melakar ni, kita dapat nyatakan, dapat ekspresikan kita punya idea tu untuk ceritakan kepada orang lain. Betul, Sebab dalam reka bentuk dan teknologi ini, dia perlu bekerjasama di antara ahli-ahli kumpulan yang lain. Ya. Kalau dalam dekat sekolah, murid nyatakan, kadang-kadang kawan dia tak faham sebab murid tu saja yang faham idea dia. Jadi sebab itulah kita kena buat lakaran. Betul. Okey, dalam lakaran, dalam reka bentuk dan teknologi, kita hanya perlu buat 3 lakaran idea sahaja. Oh, 3 cikgu? 3 sahaja. Buat lebih boleh, tapi terlampau banyak, nanti bila proses untuk buat penilaian nanti lagi panjang dan Banyak. rumit. Okey. Jadi sebab itulah kita hadkan kepada 3 lakaran sahaja. Okey, baiklah cikgu. Jadi prosesnya lebih singkat, tapi bila kita buat penilaian akan dapatkan hasil yang lebih baik. Okey cikgu. Okey, kita teruskan dengan lakaran yang pertama. Okey, kali ini cikgu akan pakai ni lah sebab cikgu dah sedia awal-awal, iaitu cikgu dah lakar siap-siap dekat rumah. Jadi kita akan tonton video untuk lakaran yang pertama terlebih dahulu. Jom Okey. sama-sama kita saksikan. Jom kita saksikan. Wah cikgu, seperti yang kita lihat di depan kita ni ya cikgu. Betul. Lakaran Okey. idea satu. Lakaran idea satu telah cikgu tunjukkan dia di hadapan. Tadi tu lakaran dia lah. Okey. Jadi dekat sini, kalau Syafiqah boleh lihat pada lakaran satu tu, memang macam cikgu cerita tadi tu lah. Ya. Perlu digabungkan ketiga-tiga komponen yang terdapat dalam elemen elektromekanikal. Jadi juga akan huraikan di mana satu komponen tu berada. Okey, jadi untuk lakaran satu, kalau kita lihat dekat sini, dia menggunakan alat kawalan berwayar. Alat kawalan berwayar. Selalu tajuk kita hari ni alat kawalan jauh. Jauh. Agak-agak sama tak? Okey, jadi kita boleh buat penilaian nanti. Okey. Okey, dia menggunakan alat kawalan berwayar
kemudian ada motor, kemudian dia menggunakan komponen mekanikal apa tu? Kita lihat betul kita gunakan komponen apa. Okey, Dapat? cikgu. Saya rasa dari situ menggunakan Apa? Boleh? tali sawat ke cikgu tu? Oh, apa tu nama dia cikgu? Gear. Gear. Okey, gear. untuk lakaran yang pertama, lakaran idea pertama menggunakan gear. Okey, jadi gear ni disambungkan di antara motor dan ganda pada tayar supaya ia boleh bergerak. Kalau dekat sini Syafiqah boleh lihat lakaran idea 1 ni dia tak ada komponen elektrik. Dekat mana komponen elektrik tu? Komponen elektrik patutnya... Sebab tadi kita mula-mula nyatakan kita perlu gabungkan ketiga-tiga komponen tu. Ya. Syafiqah rasa dekat mana komponen elektrik ni? Saya rasakan cikgu dia tiada motor ya cikgu. Motor ada. Ada motor. Motor ada. Lagi satu tu apa ya cikgu? Tak apa, saya bantu Syafiqah. Cikgu silakan bantu saya. Okey, tak apa. Ini ialah proses belajar. Betul cikgu. Okey. Sebenarnya komponen elektrik yang ada pada lakaran idea 1 ni ialah pada alat kawalan berwayar tu. Di dalam tu kita dah letak bateri. Kita tak asingkan selalunya kalau tu alat kawalan bateri asing, kereta kawalan bateri asing, tapi sebabkan dia berwayar, dia berkongsi sumber kuasa elektrik. Oh, sebabkan dia berwayar ya cikgu. Ya, jadi dah selesai untuk lakaran yang pertama. Setakat ni ada persoalan tak? Setakat ini ya cikgu, memandangkan lakaran idea baru kita satu kan? Ada baru satu, kita nak tengok lagi dua tu cikgu. Okey. Jadi yang lakaran idea 1 ni dah cikgu terangkan dan huraikan apa yang ada pada lakaran idea 1 tu dan komponen yang terlibat yang kita boleh gunakan dalam elemen elektromekanikal tu. Okey cikgu. Jadi kita beralih kepada lakaran idea yang kedua. Adakah Syafiqah sudah bersedia? Bersedia cikgu, jom. Jom. Okey, jadi sebelum tu kita cikgu dah sediakan video juga. Okey. Okey, jom kita lihat. Okey. Okey, ini dia di depan kita ya cikgu. Lakaran sebentar tadi, lakaran idea yang kedua. Nampak berbeza dengan lakaran idea 1. Betul. Berbeza dengan lakaran idea 1. Okey, jadi kita dah lihat tadi video lakaran untuk idea 2. Okey, jadi kat sini cikgu nak huraikan apa yang melibatkan komponen yang ada dalam elemen elektromekanikal. Okey cikgu. Dalam lakaran idea 2, ni berbeza sikit. Kalau dalam ni dia dah tambah komponen yang lain, dia dah tambah bahan yang lain. Okey? Okey, yang pertama kalau kita lihat secara amnya kita nampak ada panel solar. Solar. Dah tak guna dah kuasa bateri. Dah tak ada wayar dah. Dia guna panel solar pula. Dia guna panel solar. Kalau panel solar ni dia dalam kategori apa? Kalau panel solar melibatkan kuasa, jadi elektrik cikgu. Dia menyumbang memberikan kuasa elektrik kepada motor. Kita masih menggunakan motor untuk dia bergerak. Berfungsi bergerak. Okey, seterusnya. Yang kedua, kita ada tambahan lain, iaitu kita ada papan isyarat, penerima dan antena. Jadi ini kalau kita lihat, ni betul lah ni. Kita nak hasilkan kereta kawalan jauh sebab kita ada papan penerima dia pula. Betul cikgu. Okey. Yang ketiga iaitu untuk komponen mekanikal, kita ada gegancu dan
Rantai. Jadi berbezalah dengan yang tadi tu. Yang Okey. lakaran idea 1 tu kita gunakan gear. Tapi yang ini kita gunakan gegancu dan rantai. Cikgu, saya nampak sedikit mungkin dari segi dia punya elemen elektrik tu dan juga elektronik tu lagi sedikit penambah baik daripada lakaran idea 1 Ya, kan? berbeza. Komponen elektrik dan komponen elektronik dia berbeza dengan lakaran 1. Okey, cikgu. Jadi kita teruskan. Lakaran idea 2 selesai. Ya. Okey, kita akan masuk kepada lakaran idea 3, iaitu lakaran idea yang terakhir. Tetapi untuk lakaran idea yang ketiga ni, cikgu nak Syafiqah sendiri lakar. Cikgu dah sediakan. Okey, ada. Cikgu dah sediakan kertas dan alat tulis untuk Syafiqah lakar. Jadi semasa video yang cikgu buat lakaran ni ditayangkan, Syafiqah buat lakaran. Boleh? Okey, mencabar Cikgu nak nilai Syafiqah. Boleh, cikgu, saya cuba. Sementara itu kita saksikan video ni ya, cikgu. Ya, betul. Okey, jom. Okey, Syafiqah, macam mana? Cikgu, saya masih dalam proses. Dalam proses cikgu lagi? Okey, tak apa. Sebenarnya untuk membuat lakaran ni, dia mengambil masa. Dia kena, kalau cikgu dekat sekolah, cikgu akan murid-murid ni bertenang, relax, supaya idea yang dihasilkan tu cantik dan kemas. Okey, macam mana Syafiqah? Dah sampai mana dah? Okey, saya hampir sampai ke motor dah nak siap ni. Okey, bagus. Cikgu, biasa dekat sekolah dia guna pensel ya, cikgu? Ya, dekat sekolah kita gunakan pensel lah. Tapi kalau dekat sekolah ni biasalah murid sekolah rendah ni kan. Buat sikit padam, buat sikit padam. Okey, tapi tak apa, sebenarnya itu proses belajar lah. Okey, cikgu. Dah siap. Dah siap. Cikgu nak tengok ke? Okey, boleh. Syafiqah angkat dan tunjukkan pada murid-murid di rumah apa yang telah Syafiqah hasilkan. Okey, tidak begitu kemas, saya mesti cakap. Tak apa. Tapi sebab lakaran dia sebenarnya tak perlu kemas pun, sebab kita nak nyatakan idea kita. Nak letak, sebenarnya kita nak tahu kita letakkan komponen di mana, tayar tu duduk dekat mana. Itulah konsep lakaran. Dan nama ni lakaran. Tak semestinya perlu kemas dan cantik lah. Supaya kita boleh faham, boleh dibincangkan, boleh dibuat penilaian. Ya, cikgu. Okey, jadi yang dah siap Syafiqah, cikgu dah letakkan di hadapan. Tapi Syafiqah punya lukisan lakaran ni bagus. Cikgu boleh bagi 3 setengah bintang daripada 5. Okey, cikgu ada nampak komponen saya di dalam ni. Ya, ada nampak. Okey, jadi cikgu akan huraikan komponen yang ada Syafiqah lakarkan satu persatu. Okey, jadi kat sini ada tambahan daripada lakaran idea 2 tu. Kita akan ada tambahan dan perbezaan lah. Yang pertama, untuk komponen elektrik, dia dah tak menggunakan panel solar. Dia dah menggunakan bateri. Sebab itulah ada tapak untuk pemegang bateri. Okey, itu untuk komponen elektrik. Okey, yang kedua, dia dah menggunakan, samalah untuk lakaran yang kedua. Okey, dia dah gunakan papan isyarat penerima. Dan akhir sekali untuk komponen mekanikal, dia dah tukar yang lain, iaitu dia menggunakan tali sawat dan takar. Jadi dia berbeza untuk ketiga-tiga lakaran. Jadi bagus lakaran Syafiqah. Jadi selepas ini kita akan buat penilaian pula di antara ketiga-tiga lakaran ni, adakah sesuai ataupun tidak untuk kita jadikan projek
akhir Okey. kita. Berdasarkan 3 elemen yang cikgu sebutkan, elektrik, elektronik dan juga mechanical. Betul. Adakah mereka sesuai? Okey, baiklah. Jadi yang sedang menonton jangan ke mana-mana ya. Kita akan membuat penilaian seterusnya dan sehingga itu jom kita berehat sebentar dulu dan kembali di Didik TV KBM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama kami di Didik TV KPM bagi slot tahap 2 dan kita bersama Cikgu Nash selaku guru kita pada hari ini untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi cikgu. Pada segmen ini pula kita akan membuat sedikit penilaian ya. Ya, betul. Okey. Melibatkan lakaran yang telah kita hasilkan tadi. Okey, setiap tadi ialah langkah yang seterusnya lah. Selepas kita dah buat lakaran, kita perlu buat penilaian. Sebab ada di antara lakaran yang kita hasilkan tu bersesuaian dengan projek yang kita nak buat. Okey. Jadi dalam penilaian dia berbeza sedikit dengan yang sebelum ini. Sebab kita akan nilai berdasarkan elemen elektromekanikal yang terdapat dalam kereta kawalan jauh tu. Sebelum ni kita akan nilai bentuk ni cantik ke tak, sesuai ke tak, tapi ni berbeza sedikit lah. Ni yang di dalam tu, macam mana dia bekerja kan? Okey, jadi kat sini cikgu ada sediakan 4 elemen lah. Dalam elemen reka bentuk ni ada 4 elemen yang kita boleh gunakan sebagai kita punya panduan dalam penilaian. Yang pertama, rupa, bentuk, saiz dan ruang. Okey, jadi kita akan ke bahagian elemen yang pertama terlebih dahulu, iaitu elemen reka bentuk, iaitu rupa. Cikgu dah sediakan jadual untuk Syafiqah sama-sama dengan cikgu dan murid-murid di rumah. Kita bantu untuk selesaikan adakah sesuai ataupun tidak sesuai. Ada dalam jadual tu ada S dengan T. S tu adakah sesuai ataupun tidak sesuai. Untuk rupa terlebih dahulu. Okey. Kat situ ada juga kesesuaian dia lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Okey. Syafiqah, kita lihat pada komponen yang pertama iaitu komponen elektrik. Jadi huraiannya, adakah susunan wayar yang kemas pada lakaran 1, 2 dan 3. Rasa-rasa Syafiqah kemas sesuai ke tak sesuai pada susunan wayar tu? Susunan wayar saya rasa macam antara dua, kurang sikit kemas. Jadi kita boleh kelaskan untuk susunan wayar ni tidak sesuai lah untuk semuanya. Okey, semuanya jadi tidak semua sesuai. tidak sesuai. Baiklah cikgu. Okey. Okey, sebab apa? Kita kena buat apa? Kita kena kemaskan lagi wayar untuk kita hasilkan lakaran yang akhir sekali. Okey cikgu. Okey, tidak sesuai. Okey, Tidak selesai. sesuai. Untuk elektronik pula, susunan komponen yang kemas. Tadi masa kita buat lakaran tu, adakah komponen yang kita lakarkan tadi tu dalam kedudukan yang kemas ataupun tidak? Ada yang kemas, ada yang tidak kemas cikgu. Tapi kebanyakannya ialah kemas lah. Jadi kita boleh anggap lakaran yang kita hasilkan tadi tu kemas. Sesuai lah untuk semuanya. Okey cikgu. Okey, selesai untuk elektronik. Okey, seterusnya. Okey, kita beralih kepada mechanical. Okey, susunan komponen mechanical tidak menjejaskan rupa produk. Adakah dia menjejaskan? Bila kita letak komponen ni jadi bentuk lain daripada kita nak buat kereta, dia jadi boat ke? Rasanya tidak cikgu, jadi dia dalam tu. Semua bentuk yang kita nak hasilkan iaitu kereta kawalan jauh. Jadi sesuailah untuk bahagian mechanical ni. Okey. Jadi itu dari segi rupa ya cikgu? Ya, sesuai. Okey, selesai untuk elemen reka bentuk bahagian rupa. Okey, seterusnya. Okey, tadi cikgu cakap rupa, selepas itu ialah bahagian apa tu? Kita tengok. Apakah itu? Ini dia. Bahagian bentuk. Jadi setiap elemen tu kita akan nilai. Adakah sesuai ataupun tidak sesuai. Okey, untuk bentuk pula. Ya.
Sama juga elemen elektromekanikal yang kita akan sentuh iaitu elektrik reka letak wayar tidak berselerak. Berselerak tak tadi? Oh, saya rasa tidaklah bentuk, terlalu tidak jadi kemas sesuai je. jadi sesuai lah. Sesuai. Okey. Okey. Jadi untuk elektronik boleh Syafiqah? Boleh cikgu. Okey. Kena laju untuk sikit elektronik je. reka letak papan litar tidak mengganggu bentuk produk. Jadi kita fokus pada bentuk tu. Betul. Adakah komponen tadi tu mengganggu? Okey, kalau tak mengganggu sebab kita betul-betul lakar letak pada tempat yang sesuai. Jadi semua untuk ketiga-tiga lakaran sesuai. Okey cikgu. Seterusnya. Seterusnya ialah Mechanical. Mechanical. Okey, mechanical ialah reka letak komponen mechanical tidak mengganggu bentuk produk. Jadi dia dah duduk kat tempat yang sama. Cuma keboleh fungsian dia sahaja kita akan nilai. Jadi kedudukannya sesuailah untuk bentuk. Okey cikgu, selesai sudah. Okey, selesai untuk elemen reka bentuk bahagian bentuk. Okey, seterusnya iaitu kita akan sentuh bahagian saiz pula. Okey, cikgu. Cikgu bantu. Okey. Yang ini yang saiz lah. Saiz ya cikgu? Okey. Jadi kita sama-sama tengoklah untuk saiz. Kat sini dia ada banyak sikit. Sebab apa? Dalam lakaran tadi tu ada beberapa perkara yang perlu kita baiki. Kita kena buat penambahbaikan lah. Okey. Okey, yang pertama kita sentuh bahagian komponen elektrik iaitu saiz wayar bersesuaian dengan arus elektrik yang digunakan. Kita gunakan tadi hanya bateri dan tenaga solar sahaja. Kita tak menggunakan tenaga elektrik yang macam dekat rumah tu yang besar. Jadi sesuailah untuk penggunaan kereta kawalan jauh. Okey cikgu. Okey. Kesemuanya sesuai. Baiklah. Okey, seterusnya iaitu komponen elektronik. Saiz komponen elektronik yang sesuai dengan saiz produk yang dihasilkan. Okey. Okey. Jadi kita lihat dekat sini lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Kalau kita perasan tadi lakaran 2 kita ada panel solar. Selalunya untuk menggerakkan motor ni dia ada saiz panel solar yang tertentulah untuk bagi jumlah elektrik yang sesuai. Jadi itu dah mengakibatkan ruang ataupun saiz yang besar kepada kereta kawalan jauh untuk menampung panel solar tu. Ya, cikgu. Jadi lakaran 2 tu kita boleh kategorikan tidak sesuai. Sebab panel solar ni dia memerlukan ruang yang saiz yang besar. Betul cikgu. Jadi yang lain tu, yang lakaran pertama kita gunakan alat kawalan berwayar tak melibatkan tu, dan yang akhir sekali kita menggunakan pemegang bateri pun tidak melibatkan saiz yang besar lah. Okey, jadi sesuai lah. Sesuai untuk lakaran 1 dan lakaran 3. Okey cikgu. Okey, seterusnya yang akhir sekali iaitu yang ini yang agak kompleks sikit. Sebab kita ada berkenaan dengan komponen mechanical iaitu saiz komponen mechanical yang digunakan bersesuaian dengan saiz produk yang dihasilkan. Jadi ada 3 benda tadi kan. Ada 3 mechanical yang kita gunakan. Betul. Gear dan sebagainya lah. Bateri. Jadi yang paling sesuai ialah kita gunakan apa? Saya rasa macam gear je cikgu. Sebab kita menghasilkan model kereta kawalan jauh kan. Betul, kecil saja. Bukan yang besar, kecil saja. Jadi kita hanya sesuai menggunakan gear sahaja sebagai dia punya komponen mechanical untuk dia bergerak. Dan jadi yang tadi, yang lain tu tali sawat, gegancu tu rantai agak tidak sesuai. Sebab untuk kita hasilkan nak pasang je akan ambil masa lah. Kalau gear ni janji gigi gear dengan gigi gear tu berjumpa dah boleh bergerak. Sebab gear pun ada macam-macam saiz ya cikgu. Betul. Pilih-pilih yang kecil. Betul. Okey, jadi yang sesuai lakaran 1. Okey, betul. Okey cikgu. Okey, seterusnya. Okey, dah cukup 3. Cikgu akan tambah lagi 1 iaitu elemen yang kita panggil ruang. Okey, kalau yang ini cikgu nak Syafiqah sendiri buat. Syafiqah nilai, Syafiqah baca dan buat penilaian adakah sesuai ataupun tidak. Okey cikgu. Jadi sambil Kak Syafiqah buat ni, mungkin rakan-rakan di rumah boleh bantu juga Syafiqah ya cikgu. Okey. Yang pertama, kita untuk elemen ruang bagi elektrik, ruang jarak antara wayar sesuai. Saya rasa tidak sesuai. Kerana apa? Kerana dia memerlukan ruang yang lagi besar ya cikgu. Okey. Jadi semuanya tidak sesuai.
Okey. Dan lakaran 2 pun tidak sesuai. Okey. Serta lakaran 3 pun tidak sesuai, Ya, cikgu. sebab kita kena rapatkan wayar tu. Ya. Supaya wayar tu tak terkeluar ataupun sebagainya. Ada Betul. macam-macam cara untuk kemaskan wayar tu lagi. Ada cara ya, cikgu. Okey. Right, kedua. Seterusnya yang kedua, bagi elektronik, ruang letak komponen yang sesuai. Dari segi komponen, betul cikgu. Sesuai sangat untuk kesemua lakaran. Okey, jadi Kak Syafiqah akan letak sesuai bagi lakaran 1, 2 dan juga 3 di sini. Okey, cikgu, betul ke tak ni? Okey. Kita tunggu ya. Kita tunggu kejap lagi. Okey. Cikgu akan nilai pula. Cikgu nilai pula Syafiqah. Okey. Alright, cikgu, seterusnya mechanical pula, ruang letak komponen mechanical tidak mengganggu fungsi produk. Ni cikgu ada sebutkan ni tadi. Cikgu sebutkan kalau gear yang paling sesuai. Ya. Sebab gear ni dia boleh pilih saja, sambungkan saja, lepas tu dia akan bergerak. Jadi untuk lakaran 1 yang ada gear tu dia sesuai. Tapi lakaran 2 dengan 3 dia ada gegancu, rantai, takal dan tali sawat. Yang keempat-empat ni perlu ruang yang besar, cikgu. Betul. Syafiqah dapat apa yang telah cikgu terangkan pada awal tadi. Ya, cikgu. Okey, selesai sudah. Okey, jadi kita tengok. Okey. Jadi kita dah selesai buat keempat-empat elemen reka bentuk. Kita dah buat penilaian berdasarkan keempat-empat tadi itulah. Yang pertama saiz, ruang dan saiz, ruang, rupa dan bentuk. Tadi yang akhir sekali kita buat ruang lah. Okey, jadi kat sini Syafiqah, selepas Syafiqah dah hasilkan, okey, cikgu letak kat sini. Alright. Okey, selepas Syafiqah dah buat kesemuanya. Selepas dah buat penilaian, agak-agak Syafiqah dah boleh tak hasilkan lakaran akhir? Saya rasa boleh, cikgu. Dari penilaian kesemua 3 lakaran, saya dapat ciri-ciri yang paling baik. Jadi saya tambah baik sekaligus dan dapatkan yang paling terbaik untuk dijadikan lakaran akhir ya, cikgu. Okey, jadi betul lah tu. Selepas penilaian kita dah buat, daripada setiap elemen ni kita dah boleh fikirkan. Selalu dekat sekolah cikgu akan agihkan setiap ahli kumpulan tunjuk lakaran masing-masing, kemudian bincang adakah lakaran setiap murid tu sesuai ke tidak. Kalau sesuai, ambil seorang sikit, ambil yang ini sikit, ambil yang ini sikit, ambil yang ini sikit, gabungkan satu lakaran akhir. Tapi kalau ni cikgu suka ingatkan, apabila lakaran akhir, kita perlu pastikan lakaran kita tu bermaklumat. Apa maksud maklumat ni? Apa maksudnya, maklumat cikgu? ni ialah ada ukuran, ada komponen yang akan digunakan. Jadi kita dah kelaskan dah siap-siap dalam tu. Perlu dilabel ya, cikgu? Perlu dilabel. Jadi secara tak langsung masing-masing tahu nak buat apa, nak sediakan apa. Contoh perlu gunakan bahan-bahan terbuang, kita dah labelkan dah. Okey, perlu guna botol, perlu guna kotak dan sebagainya. Jadi dah tahu dah. Tinggal ambil balik rumah, sediakan alatan dan bahan dan terus boleh buat. Okey, betul cikgu. Jangan lupa ya, kita perlu label dan juga nyatakan ukuran. Jadi kalau kita bekerja dalam kumpulan, tak adalah kita keliru apakah gambar ni. Tak adalah macam tu ya. Okey, baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey rakan-rakan semua, jom masuk ke kelas. Hari ini mata pelajaran kita ialah reka bentuk dan teknologi. Cikgu Nash, kalau saya lihat kereta kawalan jauh di depan saya ni kan cikgu, adakah ia berdasarkan lakaran akhir? Jadi ini ialah hasil produk yang telah dihasilkan murid saya. Jadi cikgu saya dah nilai. Okey, jadi barulah dia hasilkan produk yang sebenar. Banyak lagi langkah banyak seterusnya. Banyak lagi langkah yang seterusnya. Tapi hari ini kita dah berjaya membuat penilaian ketiga-tiga lakaran yang
telah kita lakar tadi. Ya, cikgu. Jadi ketiga-tiga lakaran tu kita ambil penilaian, kita ambil setiap isi yang penting, kita tambah baik dalam satu lagi lakaran, iaitu lakaran akhir. Okey, cikgu. Okey, lakaran akhir ni kita boleh panggil lakaran yang ditambah baik. Okey. Okey, jadi dah sedia. Cikgu dah sediakan dah lakaran akhir, cikgu. Sudah, cikgu. Okey, jadi kat sini cikgu akan tunjukkan pada Syafiqah dan murid-murid di rumah lakaran akhir cikgu ni, di mana lakaran akhir ni lah cikgu akan jadikan sebagai panduan untuk cikgu hasilkan nanti produk kereta kawalan kereta jauh. kawalan jauh kita. Okey. Ini dia. Okey, cikgu dah sediakan. Kalau Syafiqah lihat dekat sini, ada tak perbezaan di antara ketiga-tiga lakaran yang telah kita buat tadi? Ada perbezaan, cikgu. Ya, jadi kita dah nampak lah. Ya. Jadi macam yang cikgu tekankan tadi, kita perlu pastikan ketiga-tiga komponen yang ada dalam elemen elektromekanikal diguna pakai dalam lakaran akhir kita ni. Okey, yang pertama iaitu komponen elektrik. Okey. Okey, yang pertama iaitu kita menggunakan punca kuasa bateri. Kat situ kita lihat ada tempat letak bateri. Pemegang dia. Pemegang dia. Okey, yang kedua iaitu motor. Itu kategori inilah untuk komponen elektrik. Okey. Okey, yang kedua komponen elektronik. Tadi dah elektrik, ni elektronik pula. Ya. Kita tahu sesuai ke tak kita punya lakaran ni dengan elemen elektromekanikal tu. Okey. Yang kedua iaitu papan isyarat penerima. Ada kat atas ni. Okey, itu ialah kategori komponen elektronik. Yang ini ada dua lah. Satu penerima, satu lagi pemancar. Pemancar dekat mana? Dia punya kawalan dia. Alat kawalan dia. Okey, dekat alat kawalan dia. Okey, yang itu untuk komponen elektronik. Okey, dan akhir sekali ialah komponen mekanikal. Iaitu kita telah pilih gear sebagai kita punya komponen mekanikal kita lah untuk penghasilan projek kereta kawalan jauh ni. Sebab apa kita pilih gear? Sebab tadilah kita dah buat penilaian tadi tu. Betul? Sebab saiz, sebab ruang yang digunakan, sebab apa lagi? Ada bentuk. bentuk dan sebagainya. Okey, jadi sebab itulah kita pilih gear sebagai kita punya salah satu komponen mekanikal. Selain pada tu, gear juga kita mudah untuk kendalikan. Untuk apa masalah kita kuranglah. Kalau kita gunakan gegancu dan rantai dan sebagainya, mungkin akan ada masalah sebab ada tadi ruang dan sebagainya. Betul, kena ikut kesesuaian yang ada lah. Okey, selain pada tu, bila kita buat lakaran ni, suka cikgu ingatkan, pastikan lakaran yang dibuat lakaran yang mampu untuk kita hasilkan. Kadang-kadang kita buat lakaran terlampau ni, bila nak hasilkan projek, alamak, tak mampulah. Ya. Nak macam-macam tapi alamak tak mampu. Jadi semasa membuat lakaran, pastikan 3 kali. Betul? Pastikan memilih lakaran yang mampu kamu hasilkan. Kadang-kadang terlampau ni ialah dia banyak tengok cerita dan sebagainya. Nak macam ni, nak macam tu. Jadi bila nak hasilkan tak boleh. Ya. Okey, setakat ni Syafiqah. Ya, cikgu. Selepas cikgu terangkan daripada lakaran idea 1, 2, 3, kemudian kita buat penilaian, kemudian kita akhir sekali ialah kita buat satu lakaran akhir. Setakat ni, Syafiqah faham? Dapat apa yang cikgu nyatakan tadi? Cikgu, hari ni kita punya kelas sangat jelas. Okey. Cikgu pun dah menerangkan secara jelas. Mungkin bagi murid-murid yang baru saja menonton atau dah menonton dari awal, mereka mahu sedikit rumusan dari cikgu untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi rumusan untuk hari ini, cikgu yakin Syafiqah dan murid-murid di rumah berjaya untuk menghasilkan 3 lakaran. Lakaran idea. Sebab apa kita kena lakaran? Sebab kita boleh menyatakan idea kita ni. Okey, yang kedua, selepas kita dah buat lakaran idea, kita buat penilaian pada lakaran yang telah kita hasilkan. Penilaian itu tidak bermakna kita pada bentuk sahaja, tapi kita menilai pada komponen yang terdapat dalam kereta kawalan jauh tu.
Sebab kita nak pastikan adakah susunan tu betul, komponen mekanikal yang kita gunakan tu betul dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga ialah kita dapat hasilkan satu lakaran akhir yang bermaklumat. Maklumat yang macam Syafiqah cakap tadi perlu dilabelkan. Saiz dia, apa yang kita gunakan dan sebagainya. Bila kita nak hasilkan nanti, lakaran akhir itulah yang kita jadikan panduan. Betul, cikgu, saya setuju. Sebagaimana kita membuat lakaran tu untuk mendapatkan gambaran, begitu juga kita label untuk memberitahu lebih lanjut. Okey, baiklah cikgu, tadi saya telah melakar, saya telah pun melabel. Mungkin saya terlupa label. Mungkin cikgu boleh menilai persembahan keseluruhan saya pada hari ini. Okey, silakan, jadi tadi 3.5. Okey. Sebab itulah dapat 3.5 bintang tadi tu. Sebab Syafiqah tidak melabel lah. Sebab label tu, maklumat tu sangat-sangat penting sebenarnya. Ya. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Okey cikgu, bagi mungkin mereka yang ingin mendapatkan bahan lanjut daripada kelas hari ini, di manakah mereka boleh melayari? Okey, boleh dapatkan di Sumberku lah. Dapatkan di Sumberku, semua maklumat ataupun latihan boleh dapatkan di sana. Cikgu telah sediakan. Okey, pergi ke Sumberku ya. Okey, baiklah Cikgu Nash, terima kasih kerana memberi segala ilmu pada hari ini, berkongsi bersama kita, dan harap murid-murid di rumah dapat menggapai dan menyelami segala ilmu yang dikongsikan. Okey, terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nurziana Yuf, dan terima kasih kepada anda semua kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.